belajar, jangan pernah berhenti mencari pengalaman dan ilmu, kerana ilmu yang luas akan meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Yang berikut yang terakhir iaitu tentang masa. Elakkan kita ni selalu membuang masa, sebab kita perlu patuhi pada masa, ada disiplin dan ikut jadual yang telah pun kita tetapkan dalam kehidupan kita, sebab masa itu tidak akan boleh dicari ganti semula. Habis-habislah kan. Sayang pula masa tu kan. Jadi fokus dan buat yang terbaik. Ya, betul. Dan terus tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap supaya hidup kita akan menjadi lebih baik dengan izinnya, insya-Allah. Amin. Dan kita bercakap tentang tawakal ini, Syafiq, dan para pendengar, insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bincangkan tentang tawakal juga bersama tetamu di rancangan Fas'aluna, tanyalah kami sebentar saja lagi. Ya, betul. Nantikan sama-sama. Okey, rehat seketika, kembali selepas ini berhibur dahulu bersama dengan lagu dendangan dari Umna yang bertajuk Ya Tarim. Kekal bersama Ikim.
semuanya ringkih. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu dia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala
في السماء وهو السميع العليم. Maklar 91.5 FM. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Unit Program dan Latihan IKIM berperanan menganjurkan program akademik dan latihan untuk masyarakat umum, kerajaan dan pihak swasta. Objektif penganjuran program IKIM adalah berusaha ke arah pengandalian program secara berkualiti melalui pengurusan sumber yang cekap dan memberi perkhidmatan sokongan menguruskan program-program akademik dan latihan IKIM. Selain itu, penerbitan IKIM juga merupakan salah satu unit penting yang berperanan menerbitkan karya yang bermutu tinggi, merangkumi buku dan jurnal. Gabungan genre-genre ini bertujuan menyebarluaskan pengetahuan dan kefahaman Islam kepada khalayak tempatan dan antarabangsa. Malah, IKIM juga menghasilkan penulisan artikel di akhbar-akhbar tempatan yang terpilih seperti Utusan Malaysia, Berita Harian, News Straits Time, laman sesawang seperti BH Online, NST Online, Bernama.com dan Malakat Tribune untuk memberi kefahaman kepada masyarakat dalam memberi ulasan terhadap isu semasa. IKIM 30 tahun memahami Islam, membina peradaban. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Infuriah Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, betul. Di jam yang kedua kita berada di sini dan kita nak teruskan lagi perkongsian jadual kita menerusi rancangan Fas'aluna. Tanyalah Kami. Kita bawakan di setiap hari Rabu petang. Nak dengarkan lagi perkongsian dari yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan untuk petang ini insya-Allah Dr. Nick akan membincangkan tentang kelebihan orang bertawakal dan untuk anda insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Nantikan sama-sama selepas ni rancangan Fas'aluna. Dan untuk anda yang sedang memandu tu, hati-hati, fokus dengan pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Rehat seketika, terus setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Langkah demi langkah akan ku gagah, hari demi hari berjalan tanpa henti. Yakin ku ada sinar yang menanti. Bila dah bertemu arah, yakin penuh pasrah padanya yang kuasa. Di kau berserah, jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keberitan, terima bagai penghapus dosa.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa huwa rabbul arshil azim. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak, Intisipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya diikim inspirasi euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kembali bersama Destinasi IKIM. Syafiq dan juga Mona temankan anda di waktu ini, membawakan rancangan yang dah pun kita siap sedia untuk edisi di petang Rabu ini, menerusi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, jam kedua. Seperti Syafiq kata, bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, yang kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan nama pun Fas'aluna, Tanyalah panel kami, insya-Allah sebentar sahaja lagi. Hantar soalan anda di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Jom terus kita nak menggalang-galangkan tetamu kita untuk musim ini. Kita masih lagi bersama dengan yang berusaha, Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dah pun ada di talian kita, Mona? Ya, betul. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mana Syafiq? Baik. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, khair, tamam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Betul, Mona. Kita nak teruskan perkongsian kita masih lagi dalam tema kita ni, iaitu tentang tawakal. Sebab apa kita dah bincang juga pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak perhalusi lagi, Doktor. Macam mana pula kelebihan orang yang bertawakal ni, Doktor? Jom kita cuba perhalusi satu persatu. Silakan, Doktor, untuk tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini untuk kita menyambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Kitab ini kita sudah sampai ke tajuk yang penghujungnya, iaitu sudah sampai kepada sifat-sifat yang terpuji. Dan sifat-sifat yang terpuji pun kita sudah masuk pada bab yang ketujuh, iaitu tawakal. Dan ini saya kira yang terakhirlah kita bicarakan tentang tawakal. Sebelum saya pergi kepada kelebihan orang yang bertawakal, saya kira sesuai dengan nama program ini, Fas'aluna, Tanyalah Kami. Kita raikan dulu beberapa soalan yang kita tidak sempat jawab pada minggu lepas. Salah satu soalan yang kita terimanya ialah apakah yang dikatakan redha dan apakah dia tawakal. Maksudnya adakah di sana ada perbezaan antara tawakal dan redha. Baik, pertama kalau kita bicarakan tentang tawakal, kita lihat kembali kepada definisi yang kita sebut sebelum ini. Tawakal ialah menyerahkan
urusan kepada pihak lain. Itu tawakal yang kita kata dari segi bahasa. Kalau dari segi istilahnya, tawakal ini ialah menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Ini yang disebut oleh Ibn Rajab, menyerahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala bagi mencapai kebaikan dan juga dalam kita mencapai manfaat ataupun mengelakkan daripada mudarat. Itu yang disebut oleh Ibn Rajab, ta'rif dia. Baik, itu tawakal. Dari segi redha dia sedikit berbeza dari tawakal. Redha ialah selepas kita tawakal. Dia bukan sebelum tawakal, dia selepas tawakal. Sebagai contoh, kita telah mengambil segala usaha-usaha kita untuk kita tambat unta kita. Kita kata itu ialah tawakal. Kita tambat unta kita dah supaya unta kita tidak lari, tetapi tiba-tiba unta kita masih lari lagi. Walaupun kita dah ikat dia semua sekali, tetapi dia lari lagi. Maka pada ketika itu yang dikatakan redha. Sebelum itu kita bertawakal. Bila kita tambat unta kita, ataupun kita kunci rumah kita, kunci dah semua, dah elok, dah pagar rumah kita, maka itu yang dikatakan tawakal. Kita berserah kepada Allah. Tetapi tiba-tiba takdir Allah SWT, rumah kita masih dimasuki pencuri, na'udzubillah. Maka pada ketika itu kita redha dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dikatakan redha. Maknanya redha itu selepas kita bertawakal. Kita tawakal dahulu, kita berserah dahulu sebelum Allah Taala takdir apa-apa lagi. Tetapi bila Allah Taala takdir, maka di situlah datangnya keredaan. Macam orang ambil exam lah, orang ambil SPM dan sebagainya. Dia ambil exam dan pada masa lepas pada dia ambil exam tu, keputusan dia tak tahu lagi. Maka pada ketika itu dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berserah kepadamu. Apa saja keputusan, baik ke buruk ke, aku tawakal kepadamu. Dia dah usaha habis dah, dia dah belajar semua sekali. Maka pada ketika itu dikatakan dia bertawakal. Tetapi selepas keluar keputusan dan tiba-tiba dia dapat tak baik sebagai contoh, maka pada ketika itu dia redha. Dan redha ini juga disusuli juga dengan yang kita katakan sabar. Sabar itu ialah sifat yang seterusnya. Bila kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, kita sabar dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Saya rasa itu cukuplah. Tak perlu kita pergi panjang lagi kalau nak bahas redha, sabar, syukur, tawakal yang akan panjang pula. Itu cukup dah kita jawab soalan yang diajukan oleh pendengar kita tempoh hari. Wallahualam. Baik. Ya. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan ada satu soalan satu lagi Doktor dari minggu lepas bertanya juga tentang ayat-ayat Al-Quran atau zikir yang boleh diamalkan untuk elakkan pencuri masuk rumah selepas menutup semua tingkap dan mengunci semua pintu. Bagaimana Doktor? Ya, ini satu soalan yang menarik juga lah, tapi saya ni bukan ahli dalam bidang pagar-pagar rumah ni. Kena tanya ustaz-ustaz, kena tanya mereka yang alim lah. Cuma dari segi kalau kita lihat kepada amalan sunnah Nabi SAW, secara jelasnya tidak adalah apa yang dikatakan amalan pagar rumah tu. Pagar rumah ni biasanya orang Melayu kita lah yang ada amalan yang sebegitu. Wallahualam, saya tak tahu lah orang mesti ada ke tidak. Kalau ada pun lebih kepada petua lah saya kira, petua. Jadi kalau anjuran yang dianjurkan oleh Nabi SAW ialah supaya kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran, baca surah Al-Baqarah sebagai contoh. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kubur-kubur. Hiasilah rumah kamu itu dengan membaca Al-Quran. Itu juga salah satu cara untuk kita menjaga rumah kita, memagari rumah kita. Banyak antara surah yang dianjurkan ialah surah Baqarah. Kita baca rumah kita. Adapun petua-petua Melayu ni saya kira banyaklah, macam-macam petua Melayu. Baca kalimah syahadah, baca selawat, kemudian baca yasin, baca ayat kursi, sembilan wakaf dan sebagainya. Yang itu saya kira tidak perlulah menyatakan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tanyalah para alim ulama, tuan-tuan guru yang mungkin lebih arif tentang apakah petua-petua dia. Ini yang orang kata pengalaman para ulama kita untuk menghadapi ataupun untuk pagar rumah dia dan masing-masing ini mungkin berbeza. Wallahualam.
Baik. Beberapa soalan yang pun kita dapat jawab di sini, dan kejap lagi kita nak sambung lagi tentang kelebihan orang yang bertawakal ni pula, doktor. Apa kelebihannya? InsyaAllah selepas ni kita akan perkongsi satu persatu. Nak rehat seketika. Ya, betul. Kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini, dan untuk anda terus hantarkan soalan anda melalui WhatsApp 011290040004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Ditentukan kehidupan harus diteruskan. Kekasih yang ku rindukan, kekasih kering sudahlah air mataku, beri sudah. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Kita nak dengarkan lagi perkongsian oleh yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Syarah IKIM, dan kita nak sambung lagi berkaitan dengan tajuk kita hari ini, kelebihan orang yang bertawakal. Silakan doktor, kita nak tahu lagi doktor, apakah definisi dan juga pecahan-pecahannya di situ. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam berbicara tentang tawakal ini, dan kita menyentuh tentang kelebihan orang yang bertawakal. Sebenarnya kita sudah sebut pada minggu lepas, dan sekadar kita boost sikit lah. Jangan nak start laju terus kan, kita boost belakang sikit. Tapi kita lajulah kali ini. Kelebihan yang bertawakal, kalau mengikut Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, beliau hanya menyenaraikan 3 saja. Sebenarnya banyak, tapi beliau sebut sahaja 3. Yang pertamanya,
dicintai oleh Allah SWT. Itu yang pertama sekali. Kita nak tidak Allah SWT cinta kepada kita, sudah pasti kita nak Allah SWT mencintai kita. Kalau kat dunia ni pun kita nak kita dicintai oleh raja ke pemimpin yang berpengaruh dan sebagainya kan, apatah lagi Allah SWT. Allah SWT ini mencintai kita di dunia dan melindungi kita di akhirat. Dia menjaga kita. Kalau dia Allah SWT cinta kepada kita. Jadi itu yang kelebihan orang yang bertawakal. Dalil Allah Ta'ala mencintai orang yang bertawakal ni apa? Dalilnya Allah SWT sebut dalam surah Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah SWT menyintai orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal itu Allah SWT akan cinta kepada orang yang sebegitu. Baik, yang kedua, kelebihan orang yang bertawakal ini ialah orang bertawakal ini juga menggambarkan hati dia, menggambarkan keimanan dalam hati dia. Kalau kita nak tahu macam mana kita punya iman kita, iman nipis, orang kata iman bawang ke, iman tebal ke, kita lihatlah bagaimana tawakal kita kepada Allah. Kalau kita punya tawakal itu sangat nipis, nipislah iman kita. Dia menggambarkan begitu. Sebab apa Allah SWT menyebut, dalil dia Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sesungguhnya ke atas Allah lah ataupun kepada Allah lah kamu berserah, bertawakal sekiranya kamu orang mukmin. Sehingga ada ulama yang mengatakan orang yang tidak ada tawakal itu tidak ada iman. Begitu sekali sampai dia hukum orang yang tidak ada iman bagi orang yang tidak ada tawakal. Tetapi sebahagian majoriti ulama tidaklah mengatakan orang yang tidak ada tawakal itu tidak ada iman. Cuma imannya tidak sempurna. Iman seseorang itu tidak sempurna apabila dia tidak bertawakal kepada Allah SWT ataupun sedikit tawakal dia. Dia tidak bulat berserah kepada Allah. Yang ketiga, kelebihan orang yang bertawakal ini ialah dicukupkan rezekinya. Dalilnya surah Talaq ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih, dan seterusnya. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah SWT akan mencukupkan baginya rezekinya. Allah Ta'ala akan cukupkan baginya rezekinya, keperluannya. Allah Ta'ala yang mencukupkan. Dan memadailah Allah Ta'ala yang mencukupkan ke atas kita apa-apa sahaja yang kita perlukan. Dialah yang maha mengetahui apakah yang kita perlukan. Jadi ini adalah antara 3 kelebihan bagi orang yang bertawakal. Baik, saya kira saya masuk satu lagi, Mona. Kita ada masa sedikit lagi. Kita masuk kepada perkara 3 rukun tawakal. 3 rukun tawakal. Baik, kalau kita katakan bagaimanakah untuk kita bertawakal kepada Allah SWT dengan benar-benar tawakal. Baik, untuk kita tawakal kepada Allah SWT ini, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada rukun-rukun dia. Macam orang pergi haji pun dia ada haji, rukun haji. Ya, kalau orang puasa pun dia ada rukun puasa, syarat puasa dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan tawakal. Tawakal ini pun kita kena jaga juga sebab di sana terletak juga kita kata rukun-rukun atau perkara yang kalau kita tak ada benda ni, dia tidak sempurna ataupun tidak sah tawakal kita. Yang pertama sekali ialah tauhid. Tauhid kita. Dalam kita bertawakal kepada Allah SWT, hendaklah kita i'tikad secara putus, secara jazam. Kita i'tikad dalam hati kita bahawanya tidak ada yang melakukan sesuatu melainkan Allah SWT. Ini ialah asas kepada tawakal. Jadi kita kena ada dalam hati kita bahawasanya apa yang berlaku baik, buruk maupun yang baik, mudarat maupun manfaat, itu semua berlaku adalah atas kehendak Allah SWT. Itu kita kenal. Sebab itu tawakal ini dia terkait dengan iman. Kita lihat tawakal ini dia berkait dengan iman. Dia bukan seperti mana sifat-sifat yang lain, sifat-sifat mulia yang lain. Dia tidak sangat pergi secara khusus kepada iman dan akidah, tetapi tawakal ini dia sangat terkait kuat dengan akidah.
Sehingga kita naklah meyakini bahawa setiap sesuatu yang berlaku itu adalah kerana kehendak Allah. Allah SWT yang melakukan sesuatu itu yang dia izinkan berlaku. Jadi ini kita kena bezakan daripada faham yang disebut dalam kalam ataupun ilmu akidah, faham yang dikatakan faham Jabariyah ataupun Jabriyah. Faham yang meletakkan bahawasanya semua sesuatu itu dipaksakan ke atas kita. Allah SWT memaksa kita melakukan sesuatu. Kita tidak ada pilihan. Kita buat ini, kita buat itu. Itu fahaman yang menyeleweng. Ataupun faham Qadariyah. Dia Qadariyah pula berfahaman bahawasanya kita bebas melakukan sesuatu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha kita, kekuatan kita, daya upaya kita. Itu juga satu ekstrim. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi, kita berpegang kepada yang pertengahan. Pertengahannya apa? Pertengahannya ialah semua yang berlaku adalah kehendak dan kekuatan izin Allah SWT, namun manusia diberi pilihan untuk memilih yang baik maupun yang buruk. Pilihan itu diberi oleh manusia, dan kerana membuat pilihan itulah manusia diberi hukuman yang sewajarnya. Kalau dia pilih yang baik, diberi ganjaran yang baik. Kalau dia pilih yang buruk, diberi ganjaran yang ataupun diberi balasan yang buruk. Kita tidak dipaksa. Allah SWT tidak memaksa kita untuk minum arak. Tidak, kita yang pilih minum arak. Allah SWT tidak memaksa kita untuk ke masjid, tiba-tiba kaki terheret pergi ke masjid. Allah SWT juga tidak memaksa tangan kita ini untuk membunuh seseorang. Tidak. Tetapi kita yang memilih melakukan itu semua. Ini adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangan yang selamat. Baik. Yang kedua, rukun yang kedua selain daripada tauhid itu, iaitu semua sesuatu yang berlaku adalah atas kehendak Allah SWT. Perkara ini sebenarnya kalau sesiapa yang mengikuti pengajian Imanuna esok, hari Khamis, bab akidah ini dijelaskan secara mendalam, secara tuntas oleh Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah UAE dan ahli fatwa macam-macam lah, banyak orang yang sangat alim, Masya Allah. Baik, rukun yang keduanya ialah dari segi kedudukan hati. Tawakal ini ialah kedudukan hati, kelakuan hati. Dia bukan kelakuan zahir kita, tetapi dia lebih kepada kedudukan hati kita, iaitu bagaimana keadaan hati kita ini menyerah kepada Allah Ta'ala. Orang nampak ke tidak kita menyerah kepada Allah Ta'ala, orang tak nampak. Tetapi hati kita yang kita tahu sejauh mana penyerahan kita kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang ni dia kata saya tawakal, mulut dia saya tawakal, tetapi apabila Allah Ta'ala timpakan sesuatu yang tidak seperti mana kehendak dia, dia meraung, menangis, melolong, marah, apa ni. Jadi dia apa yang tawakal macam tu kan. Jadi orang yang tawakal ni dia tidak begitu. Orang yang bertawakal, hati yang bertawakal ini, selepas Allah Ta'ala takdirkan sesuatu, jika yang baik dia bersyukur, Alhamdulillah. Jika tidak seperti mana yang dia kehendaki, dia sabar, dia reda dan sabar. Dia menerimanya dengan tenang. Dan yang akhir sekali, rukun yang ketiga ialah pekerjaan. Dia tetap berusaha. Ini perkara yang kita kena faham juga dalam bertawakal. Kita tegaskan beberapa kali tadi, sekiranya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita ini dituntut untuk bekerja. Kalau kita sakit, kita kena pergi hospital, kena pergi klinik. Kita tidak boleh tak makan ubat. Saya tak makan ubat sebab saya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tidak. Kita kalau bab macam tu kita nak tawakal. Kalau bab makan tak pula. Kan? Tak apalah, saya nak tawakal lah. Nanti mungkin ada orang tak makan kepada saya. Kan bab macam tu kita tak nak tawakal. Tunggulah ada orang tak makan, nak duduk bilik seorang tu. Kebuluh kat situ nanti. Tapi kalau bab benda-benda lain tak nak usaha. Rezeki tak nak usaha. Tidak, orang yang tawakal ia akan berusaha. Bahkan Nabi SAW menyebut, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Atau kama Nabi SAW kata, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, pasti
lam taukid tu, pasti Allah SWT memberi kamu rezeki seperti mana dia memberi rezeki kepada burung yang keluar di pagi hari dalam kelaparan dan pulang pada petangnya dalam kekenyangan. Burung pun dia kena keluar dari sarang dia mana. Dia tak boleh duduk dalam sarang dia, tawakallah kepada Allah, nanti adalah tu makanan orang hantar ke, tak tuan rumah ke siapa ke, jatuh daripada pokok ke, tak. Burung pun di pagi hari dia keluar mencari makanan. Dan dia pulang dalam keadaan dia kenyang. Begitu juga dengan kita. Kita pun dalam kita hidup ini, dalam kita bertawakal, kita kena dianjurkan supaya kita berusaha terlebih dahulu. Barulah selepas itu kita bertawakal. Burung dia keluar pun dia tak tahu nak pergi cari mana makanan. Kan? Tak tahu, dia pun terpinga-pinga mana nak pergi kat sini kot. Ujungnya ada mungkin tak. Dia pergi tengok tak ada. Pergi pula ke sini cari tak ada. Dia tawakal. Dia berserah, ya Allah, moga-moga ada rezeki aku. Jadi begitulah juga kita manusia. Kita bertawakallah kepada Allah SWT. Moga Allah SWT memberi kita yang terbaik, memberi kita jalan keluar. Selepas kita berusaha, kita berserah kepada Allah SWT. Wallahualam. Saya kira habis kita membicarakan tentang bab tawakal. Sekiranya ada 1-2 soalan semasa yang masih berbaki ini, boleh kita bincang. Pada minggu depan kita akan masuk kepada bab cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini. Kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Nilai-nilai bersama IKIM. Takwa. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqa' dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah. Kita kembali lagi bersama menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Dan masa lagi kita mendengarkan perkongsian oleh yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak dari Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, bersama untuk soalan dan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini ada soalan di WhatsApp konti, bertanya Nurul dari Selangor. Bertanya,
bolehkah disimpulkan bahawa usaha itu adalah bukti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita jelaskan tadi, apabila kita bertawakal kepada Allah SWT ataupun apabila kita berusaha, setelah kita habis berusaha, maka kita pun bertawakallah kepada Allah SWT, maka kita bolehlah katakan di situ bahawasanya usaha itu ialah satu cara menuju kepada tawakal kepada Allah SWT. Orang yang berusaha itu juga dia berusaha dan kemudian bertawakal itu adalah kesempurnaan lah ketika tawakal itu ataupun pelengkapkan tawakal itu. Tidak semestinya usaha itu akan menatijahkan tawakal, tidak. Ada juga orang yang berusaha tapi dia tidak bertawakal. Dia berusaha dan dia mengharap, dia meyakini bahawasanya usahanya itu akan membuahkan hasil. Bukan semestinya usaha itu kita kata apabila kita usaha mesti jadi. Tidak. Maknanya usaha kita adalah yang dituntut terhadap kita, tetapi dalam masa yang sama kita berserah kepada Allah Ta'ala apa yang dia takdirkan kepada kita. Mona, berapa ramai orang yang berusaha dengan pelbagai usaha, kan? Kita kata orang yang nak zuriat lah, nak dapat anak, kan kahwin dah 10 tahun, kan? Usaha macam-macam. Pergi ke pakar perbidanan, pergi sana, buat itu, rawatan itu. Tapi dia dah usaha. Tetapi masih belum dikurniakan Allah Ta'ala dengan rezeki mendapat zuriat. Itu menunjukkan bahawasanya usaha kita itu satu bahagian. Tetapi kehendak Allah itu suatu yang lain pula. Apa yang kita harapkan ni ialah usaha kita itu bertepatan dengan kehendak Allah. Bertepatan dengan kehendak Allah. Setelah kita berusaha, maka kita bertawakal. Mungkin belum tiba masanya lagi. Allah Ta'ala nak menganugerahkan kepada kita zuriat 10 tahun dah kahwin, tetapi belum ada lagi. Dan macam-macam kita ikhtiar. Belum tiba masanya lagi. Tetapi teruskan berusaha. Dan kemudian kita berserahlah kepada Allah. Mungkin akan tiba masanya orang yang macam-macam usaha pun tak ada dapat zuriat. Musim datang PKP, tiba-tiba dapat zuriat. Kan? Ada orang yang PKP yang tidak yang kena bekerja di rumah tu, tiba-tiba dia lah ada dapat zuriat, kan? Kita ada dengar cerita macam tu, kan? Hidup sama-sama. Tapi sebelum ini dah macam-macam, ikhtiar tak ada. Tapi tiba-tiba dengan work from home ni, Allah Ta'ala lahirkan. Itu mungkin salah satu usaha kita yang Allah Ta'ala izinkan dan bertepatan dengan kehendaknya, maka jadilah apa yang terjadi. Wallahualam. Baik doktor, berikutnya ada juga soalan yang kita dapat doktor, berkaitan dengan tawakal ni, mungkin juga ada kaitannya dengan redha, terima qada dan qada, dan juga ada yang bertanya, apabila orang yang bertawakal ni, adakah dia tidak terkecewa doktor? Bagaimana? Silakan. Ya, kalau orang yang bertawakal ini dia Syafiq, kan, dia ada beberapa peringkat lah. Dia ada beberapa peringkat. Pertama, peringkat yang mula-mula sekalinya ialah kita kena usaha. Ya. Itu yang mula-mula sekali, asas dia. Apa saja orang nak berjaya dalam peperiksaan, dia kena usaha. Dia kena baca buku, dia kena bangun malam, study. Itu adalah usaha yang dia kena buat. Dia tak boleh dia pergi main bola, pergi tengok main video game, tawakal je lah, ya Allah, lepas ni serahlah exam score for flat. Itu bukan tawakal. Itu konsep tawakal yang salah. Dia kena usaha. Dia bangun, dia usaha. Sebab apa? Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu sesuai dengan sunnatullah. Sesuai dengan sunnatullah. Kita buat macam ni, jadi macam ni. Kita belajar rajin, insya-Allah jadi rajin. Betapa ramai orang bukan Islam yang rajin berjaya. Tetapi kita nama Islam tetapi tidak berjaya. Kerana malas. Sebab itu tidak semestinya orang Islam dan orang bukan Islam itu yang membuahkan sesuatu itu ialah kerana usaha dia, dan Allah Ta'ala bagilah sebab dia usaha begitu. Kan? Jadi begitu juga dengan apa yang dikatakan tadi. Pertama, kita bermula dengan usaha. Selepas kita berusaha,
maka kita bertawakal kepada Allah. Kita kata dah tadi, tawakal ini ialah kita berserah kepada Allah. Meletakkan penyerahan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala takdirkan kita dapat skor, Alhamdulillah. Kita bersyukur. Tetapi kalau takdir Allah Ta'ala tidak bagi lagi kepada kita yang kita inginkan, di sinilah kita kata tadi sampai kepada perkara yang kedua, iaitu kita panggil redha. Kita redha dengan Allah Ta'ala. Ketentuan Allah Ta'ala itu redha setelah kita bertawakal, maka kita redha dengan apa yang ditakdirkan berlaku. Setelah kita berusaha macam-macam, maka kita redha. Dan yang kita seiring dengan redha ini juga kita kata ialah kita kena sabar. Redha itu ialah kita menerima dengan berlapang dada, dengan tenang. Dan yang seterusnya sabar. Sabar itu maknanya kita kena mengawal emosi lah. Saya redha, tapi wah. Redha macam mana? Kan? Saya redha tapi saya akan saman pihak Allah. Jadi itu semacam bukan redha itu kan. Kalau kita redha, kita akan tenang, kita akan sabar, kita akan kalau nak dikatakan orang yang bertawakal itu dia akan merasa tenang, dia tidak akan rasa kecewa. Itu adalah makam yang selepas daripada dia bertawakal, insya-Allah. Allah, masya-Allah kan. Itu antara yang kita dapat soalan-soalan di dalam WhatsApp konti kita kan, dan juga di media sosial kita ni, masya-Allah. Dan doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan doktor. Mungkin doktor boleh berikan sedikit panduan di akhirnya kan, kata-kata kesimpulan. Mungkin ada yang bertanya juga doktor, adakah ada perkaitan antara tawakal tu dengan ilmu? Sebab apa Mona, kita kalau hari ni selalu dengar perkataan tawakal tu kepada adik-adik kita yang dekat belajar, seperti doktor cakap tadi kan, bila tawakal ni tak apalah, tak payah belajar lah, esok tawakal je lah. Boleh ke macam tu kan? Kan ada yang bawa kereta, tawakal je lah, tanpa tengok maps kat mana jalan jam, masuk je lah kan, tawakal lah, macam tu pula kan. Jadi perkaitan tawakal dengan ilmu tu doktor sangat penting. Bagaimana doktor di hujung ni sedikit sebagai kesimpulan? Tawakal seperti mana yang dijelaskan tadi Syafiq. Tawakal dia ada di situ usaha. Kita tidak boleh tawakal dalam keadaan kita seperti mana orang Badui itu. Badui itu dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak lepas unta aku tu biar dia makan sini, dan aku bertawakal kepada Allah. Aku minta Allah Ta'ala jagalah unta aku tu tak hilang, tak lari. Rasulullah kata jangan. Tak ada usaha. Tu bukan tawakal tu. Rasulullah kata aqilha wa tawakkal 'ala Allah. Tambat, Rasulullah kata. Nak bagi dia makan boleh, tapi kamu kena tambat. Ikat dia. Jangan lepas dia. Kalau kamu lepas dia, nanti dia pergi ke mana-mana, kamu tak jumpa syari nanti. Tapi Rasulullah kata ikat dia dan kamu bertawakal. Begitu juga kita dengan benda lain. Ikat itu ialah suatu simbolik kepada usaha lah. Jadi dalam apa juga keadaan, kita kena ada unsur usaha itu. Unsur usaha itu, dan kemudian daripada usaha itulah kita pergi kepada yang kita katakan penyerahan kita kepada Allah Ta'ala, bulat-bulat dengan Allah SWT. Apa yang kita usahakan itu kita minta Allah SWT ganjari, Allah SWT tunaikan kebaikan dan elakkan daripada kemudaratan. Macam orang bawa kereta, Syafiq orang bawa kereta pun sama. Syafiq kata tadi bawa kereta, saya mesti ingat dia tekan 170, 180 kan, tawakal lah ni, tawakal dia kata. Tawakal apa macam tu? Itu membahayakan diri, laju-laju kan. Itu bukan tawakal, itu memang membinasakan diri. Kita dalam keadaan kita biasa, macam ilmu kita berapa kan, kalau kita tengok lebuh raya tu 110 macam contoh kan, itulah yang kita boleh bawa. Itu ialah kajian yang telah dibuat, had-had yang selamat dan sebagainya. Maka begitulah yang kita perlu ada dalam diri kita dalam kita membicarakan tawakal, kerana ia adalah suatu yang mudah kita nak cakap Syafiq, tapi untuk kita amalkan dia memerlukan kekuatan kita. Memerlukan kekuatan pada kita dan kefahaman yang betul tentang konsep tawakal ini. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik doktor, itu dia konsep tawakal tu yang perlu kita faham, dan dekat mana nak gunanya dan apa kaedah dan caranya, ada rukun dia tu. Seperti apa yang doktor maklumkan tadi. Insya-Allah sama-sama kita guna sebaiknya, dan insya-Allah semoga Allah gunakan yang baik-baik lagi untuk kita. Asasnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha-usaha kita tu.
Ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak, jazakallah nakullah khair pada yang bersama Dr. D. Rizkiwan Abdul Samad. Insya-Allah banyak lagi perkongsian bersama Dr. ni pada minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang juga tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kalau ada mungkin yang terlepas dengar dan nak dengarkan lagi menerusi rancangan Fas'aluna ini, anda boleh sahaja ke laman sosial Radio IKIM di Facebook dan juga di YouTube. Boleh tonton semula menerusi rancangan Fas'aluna ini. Ya, betul. Dan untuk anda kalau ada soalan pertanyaan juga boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Tawau 100.7 FM. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Dah solat? Dah, Mak? Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut tubuhku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang menyusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kala dia mengikori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan. Bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan